تحوب على شاطئ الهوى يقبل حكاية قلب أبطلها نسوا في حالة منديت وياه حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا نحكي عنوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وإنت خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Ahmad Ruzaini bin Ahmad Kamal daripada Diploma Tahfiz dan Tafsir Quran. Saya akan buat satu dokumentari mengenai Imam Ibn Katsir. Dan saya tidak berkeseorangan. Saya disertai oleh sahabat saya, iaitu sahabat saya. Sila perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Muazzam Zamri dan saya juga diserta saudara Zaini untuk bersama-sama dengan beliau dalam kita menelusuri siapakah sebenarnya Imam Ibn Katsir, iaitu Imam Qiraat yang kedua dalam kitab Asy-Syuriyah. Nantikan. Assalamualaikum Zaini. Ya, Waalaikumsalam. Buat apa tu? Tengah tengok tentang ilmu qiraat. Oh, okey, baik. Jadi untuk video kali ni saya nak tanya boleh? Boleh insya-Allah. Okey. Jadi untuk soalan saya kali ni boleh ceritakan tentang Imam Ibn Katsir ni. Saya nak tahu lebih mendalam tentang Imam Ibn Katsir ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya dapat soalan daripada Tuan Muazzam, sahabat saya. Okey, saya nak terangkan sedikit sebanyaklah tentang Ibn Katsir. Jadi Imam Ibn Katsir ni ialah salah satu imam qiraat 7 yang terkenal. Okey, orang kata kalau tak kenal maka tak cintalah. Betul tak? Betul. Jadi nama sebenar Imam Ibn Katsir ni namanya ialah Abdullah bin Katsir bin Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Hurmur, dan beliau lahir di kota Mekah pada tahun 45 Hijrah dan beliau juga wafat di kota Mekah pada 120 Hijrah. Dan panggilan laqab gelaran Ibn Katsir ni dikenali oleh seluruh muridnya ataupun seluruh penduduk kota Mekah pada ketika itu ialah panggilan dengan panggilan laqab Abu Ma'bud. Dan ciri-ciri yang ada pada beliau adalah seorang yang sangat berbadan tegak, iaitu badan tegak dan tinggi. Iaitu beliau mempunyai bola mata yang berwarna biru dan kulitnya ialah hitam manis. Dan keistimewaannya ialah beliau ni pandai berkata-kata dan sangat bijak dalam ilmu-ilmu Quran dan ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran, termasuk tafsir dan sebagainya. Jadi anak murid Imam Ibn Katsir ni ramai, dan antara yang famous lah iaitu Imam Qunbul dan Imam Al-Bazzi. Itulah sedikit sebanyak biodata Imam Ibn Katsir yang boleh saya kongsikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih, itu daripada saya yang boleh saya sampaikan kepada penonton semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengar daripada rakan kita, iaitu sahabat Muazzam, akan menerangkan beberapa manhaj bacaan Imam Ibn Katsir. Okey, kita akan dengarkan keterangan ini daripada beliau, beberapa cara manhaj bacaan Imam Ibn Katsir. Okey, boleh Muazzam terangkan manhaj yang Muazzam tahu, manhaj bacaan Ibn Katsir? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan yang cukup baik. Jadi dalam manhaj Ibn Katsir kita ada 10 manhaj yang ada dalam kitab yang kita belajar ni lah, panduan bacaan ni kan. Jadi saya akan terangkan beberapa. Jadi yang pertama, Imam Ibn Katsir akan membaca bismillah di dalam setiap surah, kecuali di antara surah Al-Anfal dan surah Taubah.
seperti kita membaca seperti Imam Hafs. Sebab macam kita tahu surah Taubah dia tak ada bismillah, jadi Imam Ibnu Katsir pun tidak baca bismillah. Yang kedua, tentang kalimah as-sirat. As-sirat, perkataan as-sirat tu ada pada huruf sad tersebut. Untuk Imam Ibnu Katsir, beliau akan membaca dengan perkataan sirat. Jadi untuk perkataan sirat ni wujud dalam surah Al-Fatihah. Ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi untuk dalam perkataan sirat ini, untuk perkataan sirat ini, Imam perawi Kumbul, maksudnya anak murid yang bernama Kumbul sahaja akan membaca mengikut beliau. Imam Bazi tidak mengikut. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk perkataan silah mim jamak. Silah mim jamak, Imam Ibnu Katsir akan membaca silah mim jamak dengan wasal sahaja, dalam keadaan wasal sahaja. Contoh perkataan alaikum, alaikumu. Jadi contoh kalau kita baca dari contoh kita baca untuk satu ayat tu, kalau kita berhenti dia tak jadi alaikumu, tak jadi. Tapi bila kita sambung alaikumu dan seterusnya, itu untuk silah mim jamak. Okey, kita teruskan kepada yang keempat. Yang keempat, cerita kita yang masih segar di fikiran saya ialah tentang perkataan hadomir. Hadomir yang kita katakan, bagi kita katakan contoh fi huda. Imam Ibnu Katsir dia akan membaca hadomir secara sukun apabila hal tersebut berbaris. Sebelumnya ada ya sukun, sebelumnya ada huruf mati. Tak kira alif, seingat saya maksudnya ada huruf mati lah. Lepas tu selepas dia ada huruf yang berbaris. Jadi fihi huda menepati kriteria tersebut. Jadi Imam Ibnu Katsir dia akan membaca fi huda. Rasanya itu sahaja daripada saya. Rasanya cukup untuk 4 perkara yang telah saya beritakan sebentar tadi. Okey, untuk kawan-kawan, tadi kita semua dah dengar tentang siapakah itu Imam Ibnu Katsir dan beberapa cara bacaan beliau. Dan sekarang ni kita dah ke penghujung rancangan. Kita akan isi dengan harapan ataupun cadangan agar kita semua dapat manfaatkan ilmu ini dan kita dapat amalkan dan kongsikan kepada masyarakat agar ilmu qiraat ini tidak lenyap di telan zaman. Okay. Saya akan serahkan slot ini kepada saudara Muazzam untuk beliau menerangkan dengan lebih lanjut. Saudara Muazzam, Ya. apakah cadangan dan harapan anda tentang perkara yang kita tengah bincangkan tentang ilmu qiraat dan qiraat Imam Ibnu Katsir? Ya, saya rasa berbangga pada hari ini kerana saya dapat membentangkan tentang Imam Ibnu Katsir, yang mana Imam Ibnu Katsir ini merupakan salah seorang imam yang dekat, mempunyai hubungan yang dekat dengan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi cadangan saya untuk semua penonton, semua kawan-kawan saya cadangkan supaya kita juga mempelajari dan memahami qiraat Imam Ibnu Katsir ini. Kerana apa? Kerana qiraat Ibnu Katsir ini juga merupakan salah satu bidang ilmu qiraat dan merupakan salah satu kepelbagaian ilmu dalam Al-Quran yang kita boleh ambil supaya kita dapat jadikan ilmu, supaya kita dapat amalkan. Jadi cadangan saya, bagaimana kita nak kekalkan? Kita boleh mengaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh aplikasikan dalam solat. Ini level yang ini adalah apa kita kata? Salah satu hal yang lebih tinggi lah selepas kita membaca. Atau yang lebih tinggi lagi, kita boleh buat persembahan. Persembahan bacaan qiraat Imam Ibnu Katsir ni. Maksudnya dengan daripada situ kita bukan sahaja dapat kita belajar, tapi kita juga mengangkat qiraat Ibnu Katsir ini, yang mana orang lain pun akan kenal, oh qiraat Imam Ibnu Katsir macam ni, oh qiraat Imam Hafs An-Nasir macam ni. Itu yang bezanya. Jadi daripada situ kita dapat mengangkat qiraat Imam Ibnu Katsir
dan kita juga sebenarnya secara tidak langsung mengangkat juga qiraat qiraat Hafs dan Asim ini, yang mana kadang-kadang bila kita buat bila kita dengar orang baca, oh ini Imam Hafs rupanya, maksudnya selama ni kita nampak, maksudnya selama ni kita tak tahu perbezaan, tapi bila kita mengangkat di hadapan orang ramai, kita mengangkat di kalangan jadi kita akan nampak perbezaan. Jadi untuk yang terakhir ni, harapan saya dalam ilmu qiraat ni dan juga pembentangan saya bersama saudara Zaini ini, supaya sama-samalah kita teruskan belajar ilmu qiraat ni dengan lebih mendalam, hafal rumus, hafal matan, supaya kita lebih faham tentang ilmu qiraat ni. Tak apa, memang jalan pertama memang susah, tetapi akhir di jalannya insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.